Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'. Ashabul fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama yang berusaha, pengerusi Masjid Ibn Sina, saf kepimpinannya, ashabul fadilah, Tuk Imam, datuk-datuk, datin-datin, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali kita rapatkan setinggi syukur pada Allah kerana dengan izinnya kita dapat hadir dalam majlis, dengan kita hadir untuk salat maghrib dan isyak, beriktikaf dalam masjid, dan seterusnya kita menyertai dalam pembelajaran yang kita harap kita termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan mencari secangkir ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Jadi kita harap kita juga akan meraih untuk dapat masuk syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Tajuk yang ditaklifkan kepada saya adalah satu tajuk yang amat besar, kerana tajuk ini apabila disebut tentang tanda-tanda akhir zaman, fitnah akhir zaman, begitu juga apakah yang sepatutnya kita lakukan di akhir zaman ini, sebenarnya ia telah dibabkan oleh para ulama, terkhususnya dalam ilmu akidah, iaitu bab beriman dengan hari akhirat. Dalam bab ini telah ada satu usaha yang baik yang dibuat oleh sekumpulan para ulama, di mana mereka telah mengumpul koleksi berkenaan hari akhirat. Bermula daripada tanda-tanda kiamat yang dibahagikan kepada dua, tanda-tanda kiamat kecil, tanda-tanda kiamat besar, kemudian suasana apabila berlaku kiamat, begitu juga selepas manusia meninggal dunia, bagaimana di alam kubur, alam barzah, kemudian bagaimana ia dibangkitkan, kemudian seterusnya menuju ke mahsyar, kemudian dihisab di hadapan Allah, kemudian menuju titiang. Apa yang berlaku akhirnya dinuktahkan sama ada ke syurga, maka itulah kebahagiaan hakiki, atau ke neraka, itulah kerugian yang hakiki. Sebenarnya dalam isu ini, kalau nak jelas, boleh layari laman web kami, Maktabah Al-Bakri, www.com.my. Kita terang satu-satu. Jadi kalau saya nak baca pun memang kena 4 jam kot. Lama benda tu. Ceritanya banyak, satu-satu detail dengan hadis ni, tapi saya akan rangkumkan sebahagian untuk nak bincang tajuk ni. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita dengan waktu yang ada, apa yang kita nak bincang. Saya akan bincang pertama sekali berkenaan dengan tanda-tanda akhir zaman dari segi tanda-tanda kiamat kecil, dan saya akan ambil sebahagian daripada tanda-tanda kiamat besar. Kemudian apa yang lebih penting daripada itu, bagaimana persiapan kita sebenarnya. Saya mulakan bahawa tanda kiamat ini bermula kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu menandakan bahawa
masaan kita dengan kiamat makin hampir. Dia tak makin jauh, makin hampir. Maka dalam banyak-banyak hadis Nabi SAW, Nabi tunjuk tanda-tanda kiamat. Antaranya sepintas lalu saya baca, iaitu yang pertama, orang ramai suka sangat masjid dia, yang mereka megah dari sudut cantik, hebat, bukan dari segi pengimarahan. Sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la taqumus sa'ah hatta yubayihan nas bil masajid. Tidak berlaku kiamat sehingga manusia masing-masing bermegah dengan masjid di tempat masing-masing. Bila tanya, awak pergi tak? Tak. Tapi masjid kat saya lah paling cantik, dekat negeri saya lah paling cantik, kat negara saya lah paling cantik. Sebab itu tuan-tuan akan tengok masjid yang cantik, yang cantik, yang cantik. Dunia Arab sedang berlumba membina masjid yang cantik, membina masjid yang besar. Tuan-tuan pergi ke Turki, dia panggil Ulu Jami, masjid, ya Allah, besar sungguh. Tuan-tuan pergi ke Indonesia, Masjid Istiqlal, besar. Tuan-tuan pergi ke Morocco, oh, masjid tepi laut, besar. Terbaru tuan-tuan pergi dekat dengan masjid di Algeria, antara yang terbesar. Tuan-tuan pergi ke Emirat Arab Bersatu, Masjid Zaid, besar. Semua bina masjid besar-besar. Ini sudah menjadi perkara dan cantik, dan ini juga yang penting pengisian. Macam mana mereka nak mengimarahkan masjid, nak membanyakkan, nak meramaikan dan nak orang datang ke masjid. Ini paling penting. Kedua, antara tanda-tanda kiamat adalah di mana ketika tanda kiamat ini kita suka menghalalkan 3 perkara. Menghalalkan di sini dengan makna kita mengambil mudah, kita pun tak kisah. Di samping tak terasa itu satu perkara maksiat yang besar. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, la yastahillanna min ummati, la yakunanna min ummati man yastahilluna al-hira wal harira wal ma'azif, atau kama qala. Akan ada di kalangan umatku di akhir zaman yang menghalalkan hira. Hira ni apa? Maksudnya perzinaan. Zina tak apa Syekh, suka sama suka. Zina dah dia sama-sama nak, tak masalah. Dia bertanggungjawab, dia pun ini. Tengok, wal-iyazubillah. Begitu juga sutra. Sutra ni maknanya lelaki pakai sutra, perempuan tak apa. Kerana Nabi SAW pernah pegang emas dan sutra, dan Nabi kata, hazani halalun li nisa'i ummati wa haramun ala zukuriha, atau kama qala. Dua benda ni, emas dan juga sutra, halal bagi wanita umat aku, tapi haram bagi lelaki umat aku. Kita pakai sutra insya-Allah hari akhirat kelak dalam syurga. Iaitu disebut dalam nas banyak, pakai mah pun banyak. Dalam surah apa ni, Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah dan beberapa surah lain cerita tentang hal ni, termasuk surah Insan. Jadi itu akhirat. Dan yang ketiga, wal ma'azif, segala bentuk muzik yang melampau. Kita nak terjemah ma'azif ni kena bincang panjang khas. Dia bukan semua, sebab Islam tidak menghalang hiburan, tapi ada perkara yang menjadi yang tidak dibenarkan. Begitu juga kata Nabi SAW, di antara tanda-tanda kiamat, Rasulullah SAW menyatakan ilmu akan diangkat. Antara ilmu yang mula diangkat oleh Allah dan sebuah hadis riwayat Tirmizi dan lain lagi ialah ilmu faraid, harta pusaka.
Kata Nabi SAW, ta'allamul fara'idha wa'allimuhan nas. Mungkin kena belajar ilmu faraid, harta warisan pusaka ni, dan ajar pada manusia, kerana ia ilmu yang pertama dia angkat. Ramai orang jahil. Bila nak bagi pusaka, tak apa, kita berlaku keadilan. Bukan masalah itu. Masalah Allah yang maha mengetahui, yang cipta manusia. Dia juga cipta undang-undang untuk manusia. Dia tahu selok belok manusia, perangai manusia. Maka itu sebenarnya. Bahkan cara Allah menghilangkan ilmu daripada kita ni adalah melalui matinya ulama-ulama yang hebat. Apa makna ulama? Betul-betul alim. Dia bukan pandai berceramah. Dia ada maklumat, dia ada fakta. Dia takutkan Allah. Dia benar-benar mendalami ilmu. Dia beza antara orang yang kaki ibadat dengan orang alim. Orang kaki ibadat tak mesti alim sangat. Dan orang alim ni pula tak mesti kaki sangat ibadat. Sebab itu kata Sayyidina Umar ibn Al-Khattab, la mautu fakihin wahidin asyaddu alayya min mauti alfi abidin. Bagi aku mati seorang alim ni lebih aku sedih, takut dan bimbang daripada mati 1000 orang kaki ibadat. Kita takut kaki ibadat lah, surah tak banyak ni. Sebab apa? Sebab dengan ini dapat menjadi benteng daripada syirik, daripada khurafat, daripada perkara yang diharamkan oleh Allah. Dia boleh betul dan suluh dengan ilmunya kepada ummah. Caranya Allah angkat ilmu ni sebagaimana hadis yang sahih, hadis yang masyhur, dengan mati ulama. Sabda Rasulullah SAW riwayat Ibn Umar, inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta iza lam yubki alim ittakhazan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah SWT tidak mencabut ilmu dengan cara cabutan hilang semua, pakat lupa, tidak. Tapi Allah cabut ilmu melalui kematian para ulama. Akhirnya ketika itu tidak ada lagi orang alim walaupun seorang. Maka orang ramai akan melantik ketua-ketua mereka di kalangan orang jahil di kalangan mereka. Lantas apabila ditanya, maka mereka memberi fatwa yang menjadi masalah. Mereka sesat dan mereka boleh menyesatkan orang lain. Songsang. Ini bala, tuan-tuan. Oleh kerana itu kata ulama, carilah ilmu daripada ulama selama mana dia ada. Kerana dengan cara itu kita akan dapat pertahankan agama kita. Kita kena berdamping. Kita kena tanya macam mana suluhan syarak, suluhan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam isu-isu yang terkait dengan kehidupan kita. Kita nak macam tu, tuan-tuan. Jadi mati ulama, yang ni mati, yang ni mati. Akhirnya kita tak dapat ambil lagi daripada ilmu yang ni mati dah. Dia dunia ni begini sekarang, tuan-tuan. Dalam ilmu moden, ilmu kehidupan, ilmu high-tech, ilmu ini makin pesat berkembang. Yang ini memang up to date dan terlalu upgrade. 40 tahun dulu kereta comel, hot terbaik sekali comel. Tapi kalau letak zaman sekarang tak ada gapa dah. Terlalu banyak kereta baru yang lebih canggih, yang lebih hebat. Dari segi lajunya, dari segi desainnya, dari segi bentuknya, dari segi jenak, tak sakira, tak nak baca lah. Tengok. Tapi kalau ilmu agama, sebab dia membawa kepada hati, dia membawa kepada keyakinan, dia membawa kepada pegangan, dia membawa kepada keikhlasan, dia membawa kepada ingat kepada Allah, dia membawa kepada takut ke Allah. Sebagaimana yang disebut
ra'su al-hikmati makhafatullah. Takut kepada kepala kepada hikmah, takut pada Allah. Tengok, jadi ilmu ni antara yang menyebabkan bila dah diangkat, itu tanda akhir zaman. Di antara tanda akhir zaman juga ialah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yaksura ar-riba waz-zina waz-zalazil. Banyak sangat orang makan riba. Tak apalah, kita bertaubat lepas ni. Bahaya tuan-tuan. Allah sebut fa'zanu biharbim minallah. Isytiharkan perang dengan Tuhan orang yang makan riba. Begitu juga banyaknya berzina. Kalau dulu kita nak dengar orang zina, payah. Sekarang Allahu Akbar, dalam handset, dalam ni boleh sebebas-bebasnya. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhir zaman nanti orang berzina terang-terangan tepi jalan. Sehingga kata Nabi sallam, orang lalu yang sedikit ada maruah kata, saudara, tak nak buat projek pun, tutup sikit. Gitu ya. Sembunyi kat sikit, hilang malu. Tak ada malu. Maruah tak ada. Ini yang disebut di antara zaman. Antaranya banyak gempa bumi dan bencana. Sekarang kita tengok, ya Allah, macam-macam. Tengah negeri itu boh, banjir. Setengah negeri itu kering kontang. Setengah negeri itu tanah runtuh. Setengah negeri itu gempa bumi. Kita tengok banyak. Mereka yang kerja NGO ataupun badan kerajaan bahagian bantuan-bantuan segera ni letih. Dulu okey, letih dah tahan dah. Baru-baru ni apa yang berlaku di Pakistan banjir. Ibarat padang jarak, padang terkukur air. Habis penuh. Berapa ribu tang metrik ranap, tanam-tanaman, rumah punah, habis semua. Ya Allah, letih tuan-tuan. Itu tanda akhir zaman. Kemudian kata, ini banyak lagi lah, kalau saya nak sebut nanti tak dah habis lah nak sebut. Dia dekat 560 kita duk sebut. Jadi kalau saya nak sebut semua letih. Tuan-tuan bacalah, buat homework sikit rumah. Buka Maktabah Al-Bakri tu, baca je, percuma je, tak masalah. Boleh tengok apa-apa yang saya sebut. Saya nak sebut sedikit tanda-tanda akhir zaman yang besar pula. Bila mana banyak berlaku yang kecil ni, kata Nabi ada 10 tanda-tanda kiamat yang besar. Makna tanda-tanda kiamat yang besar ni ialah dia berlaku betul-betul akhir zaman. Tapi bukan berlaku hari ni esok kiamat, tak. Maknanya dia berlaku tu tanda-tanda dekat dah nak kiamat. Antara tanda-tanda akhir zaman adalah turunnya Nabi Allah Isa. Antara tanda-tanda akhir zaman keluarnya Dajjal. Itu bahasa. Dajjal keluar, Nabi Isa turun. Maknanya Nabi Isa daripada atas. Dajjal ni daripada bumi, supaya nak memberitahu si gena, hak keluar ni tak mulia, hak turun tu mulia. Allah turunkan Quran, mulia lah. Dan di sini juga dia ada kaitan. Sebelum turun Isa alaihi salam, keluar Dajjal dulu. Dan Dajjal ni ada orang kata mata satu, mata dua. Sebenarnya mata dia dua. Cuma satu tu boleh. Apa makna boleh? Buta, tersembung keluar. Dia disebut dalam kitab, dikatakan Ina bin Tafiyatin. Kita ambil gelas air segelas, kita ambil wahanggu sebiji. Ambil wahanggu, letak dalam gelas. Wahanggu tu akan duduk atas air. Sembuh, keluar, nampak sikit. Itulah ibaratnya. Dajjal ni khilaf ulama kepada banyak.
Apakah dia dekat dia nama Ibn Sayyad yang masyhur dalam hadis panjang, atau dia termasuk dalam Samiri yang dibahaskan dalam kitab oleh para ulama semua? Saya tak nak bahas panjang, dalam buku ni ada. Balik beli baca ya. Dajjal. Cuma Dajjal ni kalau sihir tertinggi. Tuan-tuan tengok zaman orang tua-tua ni, dia ada David Copperfield, David Blaine, apa benda lagi, hot zaman Chris Angle, ada lagi hot pelik-pelik hebat ni. Dengan Dajjal tak ada benda lah. Kecil sangat. Dajjal ni hebat. Hebatnya dia, kita ada bini kita jaga dah. Bila Dajjal datang, kita kunci dah rumah, keluar ke pintu dapur, kita tengok Dajjal. Tarikan jazbah dia punya kuat tu. Oh, hebat. Baginya ada dua, syurga ada, neraka ada. Orang menentang dia neraka, orang yang sokong dia syurga. Tapi sebenarnya syurganya adalah neraka, nerakanya adalah syurga. Bukanlah tu. Allah jadikan dia di muka bumi tak lama, 40 hari je. Tapi hari pertama macam setahun, seolah-olah. Hari kedua sebulan, hari ketiga seminggu, hari keempat macam hari-hari kamu. Dia mengganasi tu, dia boleh pergi seluruh negara. Dia boleh pergi Malaysia yang datang, kalau ikut hadis tu lah. Malaysia mana yang dia tak boleh masuknya dua tempat je. Satu Mekah dan satu lagi Madinatul Munawwarah. Tak boleh masuk. Dia cuba nak masuk Madinah, Allah tak bagi. Adanya malaikat jaga, tak boleh masuk. Sebab itu orang yang duduk di Madinah boleh semayang di Madinah, boleh berada di Madinah, insya-Allah ada ciri-ciri orang baik. Kerana yang pertama, iman kepercayaan. Akhir zaman nanti ramai yang pakat murtad ke, musyrik ke apa ke, dia akan patah ke Madinah, duduk situ. Sebagaimana hadis sahih riwayat Bukhari, Nabi SAW menyebut, innal iman la ya'rizu ilal madinati kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Iman ini dia akan pergi dan balik ke Madinah sebagaimana ular yang balik dalam lubangnya, dalam sarangnya. Maksudnya disitulah benteng terakhir ummah. Tengok Dajjal ni tuan-tuan, dia punya bala. Kita tengok ramai yang ikut dia. Orang yang paling ramai ikut Dajjal ni adalah Yahudi. Yahudi yang paling ramai ikut Dajjal ni dalam Asyratus Sa'ah, mengikut Dr. Yusuf Al-Wabil menyebut, Yahudi daripada Asfahan atau Isfahan, atau dalam bahasa Arab disebut Asbihani. Ini dia. Kat mana Asfahan? Isfahan, Iran. Sekarang ni di Iran. Dan disebut di situ ramai Yahudi. Dan Yahudi tu dia ada pakai satu pakaian yang khas, itu adalah pengikut-pengikut Dajjal. Disebut lebih daripada 70,000 Yahudi Isfahan akan mengikut Dajjal. Hak lain pakai ramai lagi, hak lain ikutnya. Tapi kata orang penyokong, pendukung setia mereka Dajjal. Sehinggalah Allah turunkan Isa. Tempat mengikut setengah riwayat, Allah turun Isa ni di satu tempat namanya Masjid Jami' Umawi. Itu mengikut riwayat yang masyhur, pandangan yang kuat. Jami' Umawi di mana? Di kota Damsyik. Damsyik ni dia ada satu masjid
Masjid ni dianggap masjid yang tertua di Syria ataupun Syam, selain daripada masjid Mekah, Madinah dan beberapa tempat. Masjid ni masjid tertua. Ada kata dibina sekitar tahun 65 Hijrah. Lama dah lah. Sekarang ni 1444 Hijrah, maknanya hampir 1400 tahun lepas. Masjid ni dia ada tiang, ada menara putih besar masjid tu. Situ juga tempat Imam Ghazali pernah berkhalwah ataupun beruzlah, kita kata. Di situ Imam Ghazali ni daripada Tus. Tus ni mana? Iraq. Dia mari situ. Imam Ghazali nama sebenarnya Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali. Lahir pada tahun 450 Hijrah, meninggal pada tahun 505 Hijrah. Dia mari situ. Dan daripada situ dia akan cari Dajjal. Dajjal masa tu sedang duk kempen banyak, dan dia berada sempadan antara Syria dengan ataupun Damsyik dengan Palestin, dengan Israel lah, kita kata sekarang. Dia ada satu pintu yang dipanggil sebagai Babul Lud. Boleh tengok. Di situlah bila Dajjal sahaja tengok Nabi Allah Isa, dalam setengah riwayat menyebut zaba kama zabal milhu fil ma, dia larut sebagaimana larutnya air garam dalam air lemah. Maka Nabi Isa kata, inna li alaika darbah, aku ada satu pukulan pada kamu. Dia ambil pedang, lalu dia pancung Dajjal mati. Selamatlah manusia daripada fitnah Dajjal. Kita nak berlindung daripada Dajjal ni, Islam ajar beberapa perkara. Pertama, selalu melazimi baca 10 ayat pertama daripada suratul Kahfi, dan juga 10 ayat terakhir daripada surah Kahfi. Kedua, kalau zaman dululah, dalam satu riwayat Nabi ajar kita, setiap kali semayang, selepas kita tahiyat akhir, jangan kita lupa baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Satu riwayat daripada Imam Muslim dan lain, wa minal ma'sam wal maghram. Lebih kurang maksud, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada azab neraka Jahannam, daripada azab kubur, daripada fitnah kehidupan, daripada fitnah kematian, daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Yang ini kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Daripada dosa, daripada dikalahkan ataupun tersangkut dengan hutang dan seumpamanya. Seorang ulama besar di kota suci Madinatul Munawwarah di zaman tabi'in atau tabi'in. Ada orang kata namanya Tawus ibn Kisan, ulama besar. Nama apa? Tawus ibn Kisan. Tawus ni kalau bahasa Arab maknanya burung merok. Burung merok nama. Tawus ibn Kisan, orang alim besar. Bila anak dia sudah semayang, dia akan tanya anak dia, semayang dah? Semayang dah. Baca tak Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal wa min al-masam. Dia kata tak abah, semayang semua dia baca. Sampai tahap tu. Maknanya pentingnya supaya kita jaga untuk selamat daripada fitnah dajjal. Dan Nabi sendiri bagi tahu, tidak ada Nabi sebelum daripadaku melainkan akan beritahu kepada umatnya akan fitnah Dajjal. Cuma aku nak jelaskan lagi kepada kamu, inna rabbakum laisa bi'awar, Tuhan kamu tak buta, tapi Dajjal ni buta. Itu bezanya. Sebab Dajjal ni ngaku jadi Tuhan. Ini tak betul. Baik. Seterusnya antara yang muncul di akhir zaman juga namanya Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj ni panjang kisah dia, saya sebut dalam buku ni. Panjang kisah dia.
Ya'juj wa Ma'juj ni dia dua bangsa yang hebat. Ada kata bangsanya mata sepet, gemuk, pendek, dia tak tinggi. Mereka ni disebut dalam Quran, dalam suratul Kahfi, antara ayat-ayat yang disebut tentang kisah Zulkarnain. Ini paling real dan jelas. Bila sebut Ya'juj wa Ma'juj ni, yang ini dia mengacau. Jadi bila Zulkarnain datang kat situ, mereka telah minta untuk nak halang. Lalu Zulkarnain kata pada mereka, boleh atuni zubaral hadid hatta iza sawa bainas sadafain qalang fukhu. Ceritanya dia tengok antara dua bukit jauh, Sadafain ni maknanya macam bukit tinggi, tempat tanah tinggi. Lalu dia buat macam bekas macam nak konkrit ke apa. Lalu dia ambil besi yang banyak, dia letak dalam bekas tu. Jadi besi ni, kemudian dia suruh ambil api, bakar. Bila bakar ni jadi tembok tu tembok besi. Jadi hal ini tak lepas, hal ni tak lepas. Dan di sinilah menunjukkan bahawa tembok Ya'juj wa Ma'juj ataupun Zulkarnain ini bukan tembok Cina. Sebab tembok Cina tu daripada batu. Yang ini bukan. Jadi di mana berlaku tembok ni saya cerita dalam buku ni. Menarik kisah dia. Ada seorang pengkaji daripada Spanyol pergi cari tahun 1500 lebih. Cek kat mana ni, temu tempat. Sebelum daripada itu, seorang khalifah zaman kerajaan Abbasiyah. Abbasiyah ni tahun bermula 132 Hijrah, berakhir 656 Hijrah. Bersilih ganti khalifah. Kata silap Al-Mutawakkil atau apa. Dia hantar pasukan-pasukan ekspedisi pengembaraan nak tahu rahsia-rahsia alam. Kawan ni pergi bertahun-tahun. Akhirnya balik lapor kepada khalifah kisah yang pelik-pelik. Oh, pelik kisah. Cerita-cerita yang ajaib ialah cerita kalau maknanya dalam 1300 tahun lepas. Macam mana pelik-pelik. Harimau pun besar, singa pun besar. Tak macam sekarang. Orang pun gaguh. Ni pula makanan pun tak ada toksik banyak. Bahan kimia tak ada. Jenis makan bahan metoh banyaknya, capurnya, panggang, macam-macam. Jadi gaguh semua. Akhir sekali dia cerita, dia kata, puak-puak ni kata, kami sampai di satu tempat. Kami tengok macam satu binaan besi tinggi sangat. Dan kami nampak macam ada bekas susu tepi. Kesan. Maka itulah dikatakan wallahu alam tembok Ya'juj wa Ma'juj. Dalam bahasa moden sekarang ni mudah kalau kita baca pandangan, mereka menyangkakan tempat itu di Daryal. Daryal ni kat mana? Dekat dengan satu kawasan namanya Georgia. Georgia ni banyak tempat nama, termasuk di Amerika pun ada. Tapi Georgia di sini kalau kita tengok dia di antara sempadan Rusia. Yang mana di situ dikatakan kabilah ataupun kaum Kaukasan ataupun disebut Kaukaz. Bahasa sebenarnya Kaukas. Jadi Kaukaz ni hak puak-puak situlah dikatakan. Akan hakikat sebenarnya Allah wa'alam. Tapi Nabi sebut dalam sebuah hadis, Nabi satu hari Nabi bangkit dalam keadaan muka yang merah dan marah. Nabi bersabda, wailun, hadis sahih riwayat Muslim dan lain, wailun lil arabi min syarrin qad iqtarab. Celakalah orang Arab daripada kejahatan yang sudah hampir sampai. Tanya apa benda? Nabi kata futihat
al-yaum, telah dibuka pada hari ini satu lubang daripada Ya'juj wa Ma'juj. Dia duk gali-gali berhenti, gali-gali yang tutup, gali-gali. Dan dalam surah Kahfi menyebut fa iza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka, bila datang daripada janji Tuhan, akhirnya benda tu akan pecah. Masa itulah yang disebut min kulli hadabi yang silu. Pok ni ramai, dia bercalam, dia tak kira. Ya'juj wa Ma'juj ni dia berhenti dekat dengan sungai Tabariyah ataupun teluk Tabariyah ataupun dia panggil Galili, macam kat Israel sekarang dengan Palestin tu. Habis air kering. Sekali lalu seduk puak-puak tu minum, habis air kering. Apa makna? Teramat ramai dan tak mungkin dikalahkan. Nabi Isa terpaksa bawa umat Islam bertembok di satu bukit atau kawasan yang selamat dan berdoa ke Allah. Akhirnya Allah turun bala di mana Ya'juj wa Ma'juj ni dia mati hampir semalam serentak. Macam wabak besar, leher mereka ni macam berulat, habis mati. Bila mati ni masalah pula, sebab bau busuk, kemudian boleh membawa wabak baru pula pada hak hidup ni. Jadi macam mana nak buat? Doa lagi ke Allah. Ada dua pandangan, dua riwayat. Yang pertama, ada kata didatangkan burung yang besar. Besarnya burung tu seekor-seekor macam leher unta, besarnya. Jadi terbang duk ambil makan mayat ni. Kita kat panggil apa ni? Kalau bahasa kapung kat siwah ke apa dia panggil, dapat besar-besar Yang kita pergi kat zoo tu, hak kepala botok ke ni, herring ke apa dia panggil. Benda apa tak tahu saya dah. Tapi mungkin besar lagi mari. Tapi riwayat yang paling masyhur ialah berlaku banjir, hujan lebat, banjir, bah, akhirnya hanyut habis. Selamatlah kita daripada fitnah Ya'juj wa Ma'juj. Antara tanda akhir zaman adalah matahari naik di sebelah barat. Matahari naik sebelah timur sekarang, tapi akhir zaman dia naik sebelah barat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta tatlu asy-syams min maghribiha. Tidak berlaku kiamat sehingga matahari naik sebelah barat. Jadi bila dia naik sebelah barat, dia turun sebelah timur? Tak. Ada riwayat menyebut dia naik saja sebelah barat, betul-betul ni ketika itu bila terdekat dia turun balik. Semua orang takut nak beriman nak ni. Tak. Dan peristiwa ini dikatakan berlaku hampir selama 120 tahun. Sehingga mereka kata, oh tak apa, biasa nature dah balik. Air terlupa dah. Itu tanda akhir zaman. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebut, innallaha yaqbalu taubata abdin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terima taubat hamba malam yugharraq, selama mana bukan lagi nyawa dia halkum. Kalau dah nak mati lela tak leh dah. Okey. Satu riwayat menyebut selama mana matahari belum naik sebelah barat. Tapi itulah masa tu ramai orang jahat sungguhlah. Ramai orang jahat. Antara tanda kiamat, sehingga kalimah Allah tak ada dah atas muka bumi. Orang lupa. Bila mana di satu tempat datang seorang pendakwah pergi dakwah, kampung tu asalnya orang Islam semua. Ini banyak berlaku di barat dan seumpama negeri yang mereka ni, kalau tuan-tuan baik dengan kawan-kawan kita daripada jemaah tabligh, tuan-tuan dengar cerita macam-macam. Dia banyak hak jenis jalan-jalan banyak ni, banyak kisah-kisah pelik-pelik. Saya suka dengar mereka cerita. Sebab cerita tu real, mereka hadapi. Dalam hadis menyebut ada orang tu dia pergi sebuah kampung, dia dakwah, katakanlah la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dan orang kampung tercengang.
tercengang, tak tahu. Walaupun usul asal keturunannya orang Islam. Akhirnya datanglah nenek bongkok 3 tua dengung. Nenek ni kata apa? Masa aku kecil dulu aku pernah dengar kalimah ni. Berapa lama dah hilang dalam radar kehidupan mereka. Masa aku kecil dulu, masa kecil-kecil tu ada orang sebut la ilaha illallah. Sekarang tak ada dah. Allah tu tanda akhir zaman. Antara tanda akhir zaman, Al-Quran diangkat oleh Allah. Banyak kita dengar tahun 80-an, 90-an. Orang cerita pergi buka tengok mushaf tak ada ayat, tak ada so. Itu biasanya salah cetak ataupun dakwah dia tu. Dia maksud hilang Quran ni, semua hilang. Dalam satu riwayat dikatakan Quran ini satu malam dia akan naik segalanya ke atas menghadap Tuhan. Lalu Tuhan kata, Allah kata, kenapa kamu naik? Quran bercakap, utla wala yu'malu bi, utla wala yu'malu bi. Aku hanya dibaca tapi aku tidak diamalkan. Tapi hak ni memang. Jadi Quran pada masa itu yang Allah sebut, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan kitab Quran sebagai peringatan dan kami kepada Quran itu sebagai penjaganya. Maka sebenarnya Quran ketika itu sudah hilang, penhafaz pun tak ada, dan juga dalam mushaf pun tak ada. Itu tanda akhir zaman betul, dekat nak kiamat. Masuk waktu dah lagi ni. Berapa minit lagi? Okey. Ini antara tanda akhir zaman. Di antara fitnah akhir zaman, kata Nabi SAW, terlalu banyak kita dengar pembunuhan. Pembunuhan ni sama ada pergi bunuh orang, dan dalam bahasa yang lebih hebat lagi terancang, peperangan lah. Jarang peperangan berlaku mati 3 orang hasil peperangan. Tak. Ribu, puluh ribu, bahkan ratus ribu. Tuan-tuan akan tengok ini bala peperangan. Kata Nabi SAW, la. Nabi SAW menyatakan, tidak berlaku kiamat hatta yaksural harj, la taqumus sa'atu hatta yaksural harju. Tidak berlaku kiamat sehingga terlalu banyak harju. Alif lang ra jim. Al-harju. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal harju? Apa itu harju? Nabi SAW jawab, al-qatl qatl. Apa makna? Pembunuhan. Pembunuhan demi pembunuhan. Tuan-tuan kita tanya jabat polis tu, balai polis tu, ada tak orang kena bunuh? Ada. Cuma kita je tak tahu, mungkin kita tak ambil pok apa-apa benda. Kecuali bunuh hak pelik-pelik, adalah siaran surat khabar pun banyak tuan-tuan. Tapi akan datang ni banyak. Bahkan nyawa umat ini lebih murah daripada secawan kopi. Murah sangat. Hak ni mati, hak ni kena bunuh, hak ni kena bunuh. Allahu Akbar. Tak pelik kalau cerita-cerita macam ni. Ini tanda akhir zaman. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya sebut sebahagian daripada tanda-tanda kiamat, fitnah-fitnah akhir zaman. Sebenarnya cara macam mana kita nak mengelakkan perkara tersebut? Perkara pertama, kita kena banyak doa kepada Allah. Sebab itu dalam hadis banyak doa-doa kita diminta kita berdoa daripada fitnah.
Antara hadis yang kita baca tadi dan disebut dalam doa, Allahumma inni a'udzubika minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung denganmu daripada sebarang bentuk fitnah, yang zahir ataupun yang batin. Fitnah boleh berlaku macam-macam. Kadang-kadang perkara tu kita tak anggap fitnah, tapi fitnah. Contohnya harta, dia fitnah. Apa makna fitnah? Ujian. Anak-anak fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta benda kamu dan anak pinak kamu fitnah. Fitnah, ujian. Jadi fitnah ni luas, yang kita kena minta berlindung. Sama juga kalau kita tengok, kita hendaklah menjarakkan daripada perkara-perkara yang membawa kepada kelalaian dan juga yang membawa kepada fitnah-fitnah seperti ini. Kadang-kadang kita tengok zaman sekarang terlalu banyak maklumat-maklumat yang tidak sahih. Terlalu banyak maklumat yang separa masak, yang akhirnya ramai yang keliru, yang ni gini-gini, kita jadi letih. Semuanya itu macam mana kita nak menghadapi zaman seperti zaman sekarang. Nombor satu, kurangkan duk tengok WhatsApp, baca ni banyak sangat, siapa berasap no, baca kuat sangat, suka maklumat tu, kita pun jadi confused. Jangan. Dan jangan banyak sangat duduk sembang duk bercakap apa ni, letih tuan-tuan. Bukan tak boleh rasa nak sembang, merga manusia boleh bercakap, sembanglah, tapi banyak sangat. Kalau kita duk bercakap ini sembang ni. Seorang ulama besar namanya Makinuddin Al-Asmar, yang ini disebut dalam kitab Taj Al-Arus Al-Hawi li Tahzib An-Nufus oleh Ibn Attaillahi Sakandari. Makinuddin Al-Asmar ni, dia letak batu dalam mulut dia. Jangan ikutlah, nanti telang mati, terpayuh. Kalau dia nak cakap, baru dia buka ataupun dia zikir. Waktu petang, dia akan kira berapa kalimat yang dia cakap. Berapa kalimat, kita tak terkira banyaknya. Saya ceramah ni pun berapa puluh, tak tahu. Banyak. Dan bila dia rasa dia cakap banyak ni salah, dia akan istighfar dan dia akan bertaubat pada Allah. Siapa tahap tu tuan-tuan? Sebab itu Nabi SAW bersabda, man yadmalli ma baina lahyaihi wa ma baina fakhizaihi admallahul jannah. Siapa yang boleh beri jaminan kepadaku untuk jaga di antara dua rahangnya, dua kengnya, dua rahang. Apa makna? Lidah dia. Dan antara dua pehanya, apa makna? Kemaluannya. Aku jamin dia masuk syurga. Sebab dua ni paling payah nak jaga. Nombor satu, mulut lah paling payah nak jaga. Ini cabaran tuan-tuan. Jadi yang ini pun kena mujahadah. Kadang-kadang kita kalau boleh cakap, kalau kaki bercakap tu tak boleh bercakap, jadi pening, ya Allah, susah. Tak boleh tuan-tuan. Jadi kena fikir dah, kena ubah dah sikit. Dah kalau banyak sangat nak bercakap ni, pegang sebeh zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan seumpamanya. Antara cara yang patutnya kita kena isi dengan amalan-amalan. Kalau nak cari, nak cikuk bak hiburan, tak habis tuan-tuan. Tuan-tuan tengok dalam Astro, tuan-tuan akan tengok ni kaki sukang sport, serba mak nenek sukang tu. Mana kita nak cari satu hari tak ada sukang, tak ada. Hari raya ada. Sekarang ni pesta bola dunia. Lagi banyak. Nak cari jenis entertainment macam-macam. Nak lagu apa? Bukan Bollywood, bukan sekadar
Korea bukan sekadar ni, Arab ada, Turki ada, Melayu ada, semua ada. Ya Allah, tuan-tuan nak cari buat apa? Drama apa? Drama sedih, drama menangis, drama semangat, drama cinta, semua ada. Yang herannya orang Melayu dengar semua drama. Tengok ni, Binat Bollywood cakap sepatah tak pandai Hindi. Dengar drama Korea patuh tak tahu. Dengar daripada dulu Binat. Cerita orang putih cakap ya ada ramai lah boleh bahasa putihnya, tapi kalau hak Cina hak ni tak ada. Suka tengok setakat tu je. Ini masalah kita. Jadi bila duk tengok ni habis, rugi kita, rugi. Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, Nabi kata apa? Badiru bil a'mal qabla an ta'tiya fitanun ka qita'il laylil muzlim asbahar rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya qalil atau kama qala. Hendaklah kamu semua pakat segera melakukan amalan-amalan soleh sebelum datang kepada kamu fitnah-fitnah. Fitnah-fitnah ini ibarat kepingan-kepingan malam. Malam berlaku di Titiwangsa ni, rasa-rasa di Kuala Pilah malam tak? Rasa-rasa di Temerloh malam tak? Rasa-rasa di Kota Tinggi malam tak? Rasa-rasa di Sarike malam tak? Rasa-rasa di Tanjung Piai malam tak? Dekat nak ngundi ni, Padang Serai malam tak? Di Tiumang malam ke tak? Semua malam. Bila mana satu geografi yang luar malam habis dah. Apa makna? Maknanya fitnah ni mengumumkan semua. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada fitnah yang bukan hanya tertimpa di kalangan orang zalim dengan kamu saja. Semua habis kena. Betapa teruknya fitnah ni, seperti kepingan malam. Jadilah seorang lelaki itu waktu pagi berimang, waktu petang kafir. Waktu petang berimang, waktu pagi kafir. Tengok, dia jual agamanya dengan sedikit mata benda dunia. Waliyazubillah, kita takut sangat ni. Ini fitnah akhir zaman. Jadi Nabi ajar caranya apa? Ibadat. Kita boleh mari semayang, kita boleh mari baca Quran, kita boleh mari mendengar agama. Sebenarnya kita nampak bagus tuan-tuan, tapi jumlah hak mari dengan hak tak mari mana ramai. Tuan-tuan, itu nak gambarkan betapa penghayatan tu makin lama makin kurang. Ini juga cabaran. Saya nak cakap panjang lagi, tapi masa tak mengizinkan. Masing-masing dengan tugasan masing-masing. Bersama kami ni banyaklah buku tinta nasihat untuk penuntut ilmu. Ni sesuai untuk anak-anak kita. Saya kisahkan macam mana tokoh-tokoh yang belajar ilmu. Nota untuk anakku, satu nasihat. Kita sebagai bapa, nasihat pada anak-anak kita. Masa peliharalah. Ni buku paling saya sayang. Buku ni bagaimana time management dan quality time dalam hidup kita. Apa kita nak keberhasilan. Al-Quran ti hafazan. Saya kisahkan orang-orang cemerlang ngapa Quran atau baca Quran. Setiap hari mereka menekuninya. Inilah doaku. Satu buku yang saya sebut macam-macam doa. Dan hadis 40, kalau boleh buat mengajarlah di sini. Yang ini Imam Nawawi dia tulis. Imam Nawawi ni dia orang hebat tuan-tuan. Mazhab Syafi'i. Lahir 630 Hijrah, mati 674 Hijrah atau 70 Hijrah, usia 40 tahun lebih. Hebat dia. Dia ni orang Syam, Syria. Saya pergi dah kubur dia, luar biasa, ada pokok tumbuh masa tu. Dia mati kita 1400, dia 600 lebih, maknanya hampir 800 tahun dah. Lebih pokok ada tu.
Guru dia, nama salah seorang guru dia yang hebat, namanya Abu Syamah Asy-Syafi'i. Abu Syamah ni pakar hadis. Hari ni saya rojok bila saya baca pandangan Syekh Al-Burhani, dia ceramah, dia kata Abu Syamah ni Allah jadi dia ni, dia dikuburkan di satu tempat namanya Dahdah. Dahdah ni satu kawasan dekat dengan Damsyik, perkuburan. Ada seorang perempuan suruh perintah nak suruh tanam dekat dengan kubur tu. Tanam, gali-gali tu, penggali tak nak gali, gali-gali, tengok mayat dia ada tak acuh-acuh lagi, macam orang baru tangan, kecuali kain kafan tak ada. Iyalah 600 tahun. Dia kalau tu mungkin 600 campur dengan ni 800 tahun, tak acuh-acuh. Beli kain kafan lain. Ada juga kadang-kadang orang macam tu. Ini orang-orang soleh zaman dulu. Sekadar itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bahasa yang saya guna tidak sesuai. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din al-ta'wil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.